أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time. Baca faham amal. Pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safas hari ini Alhamdulillah. surah baru kita ini Ustaz. Surah baru Ustaz ya, surah yang mendebarkan ya, kerana surah ini adalah surah Madaniyah. Surah Madaniyah iaitu selepas kita dah lama bertemu dengan surah Makkiyah daripada surah At-Taubah surah yang ke-9, lepas tu surah 10 surah Yunus, surah Hud, surah yang ke-12 surah Yusuf, 13 surah Ar-Ra'd, sampailah kepada surah 23 kita bertemu dengan surah Makkiyah ya. Surah Al-Hajj dibahaskan oleh ulama, ada campur-campur di antara Makkiyah dan juga Madaniyah. Makkiyah memberi tahu kepada kita tauhid, memberi semangat kepada kita, mengembalikan hak ataupun akhlak kita. Dan bila masuk kepada surah An-Nur yang kita akan lihat pada hari ini, surah Madaniyah yang penuh dengan peraturan, penuh dengan ketegasan. Dan mari sama-sama kita mulakan majlis kita ini agar Allah berkati dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mari sama-sama kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 350. Bermula daripada ayat yang pertama, kita akan melihat keistimewaan dan kelebihan surah An-Nur sebagai sesuatu yang dinantikan, suatu cahaya yang perlu kita sama-sama ajarkan kepada ahli keluarga dan masyarakat kita. Seterusnya pada ayat yang kedua, tiga terus masuk kepada hukuman ataupun hukum pertama dan kedua ya, peraturan pertama dan kedua, hukuman terhadap perbuatan zina dan hukum para pelaku zina. Diteruskan pada ayat yang keempat, hukuman yang ketiga iaitu had ataupun qadhaf ya, menuduh seseorang tidak melakukan ataupun melakukan perbuatan keji pada ayat 4 hingga 5. 6 hingga 10 kita akan melihat bahagian yang keempat, hukum li'an iaitu menuduh ya, ataupun qadhaf menuduh. Li'an itu hukum dijatuhkan laknat kepada mereka suami yang menuduh isteri ataupun isteri yang menuduh ataupun yang ingin membalas kepada tuduhan si suami. Jadi inilah ringkasan daripada halaman 350. Berbeza suasananya dan kita tahu bahawa ia turun pada sekitar 5-6 Hijrah, selepas 18-19 tahun Nabi menyampaikan wahyu. Ini peraturan yang perlu difahami oleh masyarakat dan setiap keluarga. Mari sama-sama kita baca dahulu ayat 1 hingga 5 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul memberikan mukadimah kepada kita tentang gambaran awal surah An-Nur yang cukup mendambakan kita semua. Dan surah An-Nur itu yang jelas memberikan cahaya penyuluh kepada kita semua, kerana kita memerlukan cahaya untuk menyuluh kehidupan kita. Dan memang antara salah satu nama Al-Quran itulah An-Nur. Safaz ya. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, ialah cahaya yang jelas nyata menerangkan kepada kita. Jom sama-sama yang sahabat-sahabat yang di Facebook boleh terus share rancangan kita, tekan butang share dekat bawah. Yang di rumah boleh share dalam grup-grup WhatsApp ataupun yang ada. Moga-moga kita semua dapat sesuatu daripada perkongsian, dan sudah pastilah bersama dengan sebaik-baik kalam, iaitu kalamullah. Surah An-Nur kita baca ayat 1 hingga ayat yang ke-5 terlebih dahulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 1 hingga 5 surah yang ke-24, surah yang diturunkan ketika sekitar 5-6 Hijrah, iaitu surah An-Nur. Ayat yang pertama, inilah surah yang kami turunkan dan kami wajibkan kamu menjalankan hukum hakamnya. Kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu mengambil peringatan. Inilah permulaan ayat daripada surah ini, ya. Tidak ada surah yang bermula dengan surah, Ustaz, ya, kecuali surah ini, ya. Nak menceritakan bahawa surah ini adalah satu surah yang diturunkan. Apa kisahnya? Apa kisahnya? Rupa-rupanya surah inilah yang dinantikan oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah, yang ditunggu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sekitar 5-6 Hijrah ini, ketika balik daripada perang Bani Mustalik. Ketika dalam perjalanan, Sayyidatina Aisyah dalam kafilah pergi keluar sekejap, kemudian tertinggal, dan ketika ada clearance daripada sahabat, ya, yang akhir sekali, yang lain sudah bergerak, maka didapati Ummul Mukminin masih ada tertinggal daripada kafilah tersebut. Maka berita Sayyidatina Aisyah bersama dengan sahabat ini dijadikan gosip sebagai berita sensasi oleh
ketua ataupun orang-orang munafik pada waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan dalam hal ini fitnah berlaku di bumi Madinah. Berlakunya peristiwa fitnah ini sehingga kan bila berhari-hari Aisyah menangis, Saidina Aisyah menangis, mengalirkan air mata, Nabi tidak mahu berjumpa. Dan bila berjumpa itu, ada sekali berjumpa dengan Nabi Muhammad Ustaz ya, ketika dalam peristiwa konflik ini Nabi menyatakan, wahai Aisyah, aku ketahui berbagai cerita telah diperkatakan tentang dirimu. Jika engkau memang tidak bersalah, Allah pasti tidak akan menyalahkan kamu. Tetapi seandainya engkau bersalah, pohonlah keampunan daripada Allah dan bertaubatlah kepadanya, kerana sesungguhnya apabila seorang hamba mengaku berdosa kemudian bertaubat, nescaya Allah pasti akan menerima taubatnya. Ini perkataan Nabi kepada isteri kesayangan, kepada Ummul Mukminin. Cuba tuan-tuan bayangkan apabila katakan mak kita, ya, mak kita orang kata macam-macam pun, ya, macam-macam pun kita akan rasa amat-amat sedih. Apatah lagi ini kepada Ummul Mukminin. Dan apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi konflik, Nabi tidak tahu macam mana menyelesaikan konflik apabila puak munafik ini memberikan berita palsu ataupun fitnah ini. Tunggu demi tunggu, tunggu demi tunggu, turunlah surah An-Nur yang kita baca pada hari ini. Jadi ini adalah surah yang ditunggu, yang diturunkan, wa faradnaha, dan kami berikan kewajipan-kewajipan, ada peraturan-peraturan di dalamnya, dan kami turunkan padanya kebesaran-kebesaran Allah yang amat jelas bayinat, tidak boleh disangsikan. Tidak ada yang kata, oh kalau saya begini, kalau ada orang buat begini, saya sekadar nak ringan-ringan saja, nak gosip Ustaz ya, istilahnya saya nak tanya ringan-ringan je. Rupa-rupanya Allah cakap ini bayinat, jelas, boleh tak boleh, la'allakum tadhakkarun, agar kamu mengambil pelajaran. Turun ayat pertama ini, dengar, alhamdulillah Ustaz ya, gembira dah, pasal lama dah tak dapat wahyu ini. Aisyah menangis, ya, tidak bertemu. Kemudian banyak lagi sahabat yang percaya, ada sahabat yang percaya kepada berita ini. Salah satunya penyair Hasan bin Sabit, Mistah bin Uthatha, orang yang ditaja oleh Abu Bakar, juga percaya. Jadi amat gempar keadaan di Madinah pada waktu itu. Dan masuk ayat yang kedua, lagi menggemparkan Ustaz. Allah ingatkan bahawa ini adalah satu perlindungan. Allah menyatakan jawapannya. Allah bawakan dengan ayat nombor 2, mengejutkan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atul jaldah, iaitu bagi penzina perempuan dan penzina lelaki, ya, apabila disabitkan dengan kesalahan maka dikenakan 100 pukulan. Dan janganlah berada pada ketika menghukum itu ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jangan ada rasa simpati, empati, kesian tengok apa yang berlaku. Tidak boleh, ya. Allah kata jika kamu beriman pada Allah hari akhirat, dan kena tayangkan kepada publik, kepada umum. Ta'ifatum minal mu'minin. Jadi ayat yang kedua ini, cuba bayangkanlah Ustaz ya, Saidina Aisyah menunggu, Rasulullah menunggu, ayat 2 terus muncul yang ini pasal zina pula. Kita baca sekarang pun kita ya Allah kan. Apatah lagi kalau orang yang sedang menunggu siapa betul siapa salah. Dan siapa yang gembira pada waktu ini? Abdullah bin Ubay. Dia dengar dia tengok kan ayat nombor 2 kan. Ayat nombor 3 macam mana pula? Az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikah, ya, penzina lelaki tidak akan mengahwini kepada penzina perempuan ataupun musyrikah. Allah, ini amat dia tarik kepada umat Islam pada waktu itu. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik, perempuan yang berzina tidak akan berzina atau tidak berkahwin kepada lelaki ataupun orang lelaki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, ini diharamkan, dicegah, dijauhkan daripada orang beriman. Apa kefahaman? Apakah yang ada dalam ayat 2 3 ini? Rupanya ayat yang kedua ini menjelaskan tentang hukum jenayah di dalam Islam apabila telah disabitkan dengan kesalahan. Ini perlukan peraturan. Kita kena faham bahawa ia turun di Madinah, sudah ada negara, sudah ada pemimpin perlembagaan Ustaz ya. Ini bukan di Mekah turun. Jadi jangan pula ada yang kata bahawa saya rasa saya ada satu kes tu, dia nak amalkan ayat ni, dia bawa kawan dia dah katanya sabit kesalahan, dia kata pasal sekarang ni tak ada hukum hudud ya. Dia bawa kawannya dekat
dekat bilik sebelahnya, dia pukul kawannya 100 Ustaz. Okey, dia pakai tak tahulah tali pinggang apa. Tuan-tuan, surah ini adalah surah Madaniyah, ada peraturan. Itu sebabnya surah-surah ini kena faham macam mana pengamalannya pada zaman Nabi, bukan boleh dibuat begitu sahaja ataupun rasa tak puas hati kan. Kita rasa kita dah baca ayat ini, besok kita kena buat terus Ustaz. Ya, buatlah dekat mana-mana mahkamah apa sebagainya. Tidak semudah itu. Kerana apa? Kita kena faham sejarah Nabi 13 tahun di Mekah tambah 5 tahun di Madinah, ya, 18 tahun mendidik dengan pendidikan tauhid, dengan akhlak, kemudian baru Allah turunkan peraturan ini, ya. Jadi paling kurang berapa Ustaz? Berapa tahun kena didik tu? 15 campur 5 18 tahun, 13 campur 5. Ya, 18 tahun bukanlah maksud spesifik 18 tahun, tapi pendidikan amat penting. Dan inilah yang berlaku dalam ayat yang kedua. Dan ayat yang ketiga, apakah senario ataupun apakah kefahaman, ya, pasal ada yang kata Ustaz, ya, kalau katakan ada orang tu pernah berzina, ya, maka dia kata engkau ni memang takkan jumpalah pasangan kecuali mesti yang jenis-jenis kau juga, ya. Adakah perkara begitu benar? Sebenarnya bila istilah zina digelar az-zani ataupun az-zaniyah, itu maksudnya orang ini dia terlibat dengan perkataan dengan jenayah zina dan dia telah disabitkan kesalahannya oleh mahkamah, ya, oleh mahkamah ataupun oleh hakim yang menilai perkaranya dan sebagainya, maka barulah boleh kita gelarkan sebagai az-zani. Kan, so kalau katakan dia mengaku begitu saja Ustaz, ya, sebenarnya dia tidak boleh lagi digelar az-zani. Tak boleh. Jangan pula kata engkau pasal kau ada buat hal dulu, engkau sebenarnya tidak boleh. Kerana apa? Kerana ianya belum dijatuhkan hukuman dan tidak digazetkan, dan kita tidak boleh menuduh orang lain, ya, tidak boleh menuduh orang lain untuk menyatakan terlibat dengan perkara zina itu. Sebabnya pada ayat yang keempat, satu peringatan yang penting untuk kita ajarkan. Itu sebab surah An-Nur ini adalah surah yang perlu diajar dalam masyarakat, perlu ajar, ya, pada cikgu-cikgu. Kalau boleh kita ajar kat sekolah rendah, dekat sekolah menengah, ibu ayah dalam keluarga, anak-anak kena faham surah An-Nur ini kerana dia adalah cahaya kepada masyarakat. Kita baca apa kesan pada ayat yang keempat kalau surah An-Nur ini tidak difahami. Ayat keempat, Ustaz. Baik, kalau tengok ayat keempat ni, dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik berzina, adakah ayat ini meredakan sedikit pembacaan dalam konteks Sayyidatina Aisyah? Betul. Okey, saya baca sah. Ya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Dan orang yang menuduh perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka rotanlah mereka 80 kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi di sini adalah ayat yang meredakan sedikit Ustaz, ya. Kali ini Sayyidatina Aisyah mendengar, Nabi mendengar, tak tahu lagi, tak ada jawapan lagi siapa ni, ya, tetapi Allah memberikan peraturan. Allah didik dahulu, ya, Allah didik dahulu untuk ke semua orang-orang yang berada di Madinah. Sama jugalah Nabi mendidik para sahabat 13 campur 5 tahun sebelum surah ini turun. Sebelum ini ada turun surah An-Nisa, ya, dalam masa sekitar 5 Hijrah 4 Hijrah itu ada turun surah An-Nisa. Dah cerita dah peraturan. Tapi lepas itu turun surah ini. Jadi apakah maksud daripada ayat nombor 4 ini? Mereka yang membaling, yarmun ini sebenarnya dalam perang Ustaz, ya, membaling tombak itu yarmun, rama, sesungguhnya Allah yang membaling sebenarnya, kan. Allah gunakan perkataan yarmun
al-muhsanat ini adalah wanita yang terjaga kehormatan, seperti dalam hisan, dalam hisan ini adalah kubu, ya, kubu. Jadi Allah bawakan dalam perspektif perang, orang yang membaling tuduhan kepada wanita yang berada dalam kubu yang terpelihara maruahnya, kemudian tidak mendatangkan 4 saksi, ya, arba'ata syuhada. Maka apa kesannya? Kesannya ialah kalau tadi kata ayat kedua ni betul ni kan, mungkin boleh je nak tuduh siapa-siapa. Rupanya yang menuduh ustaznya tanpa 4 saksi yang adil, maka automatik 80 kena. 80 dekat dah dengan 100 yang kena bagi orang yang berzina tersebut. Nak ceritanya dalam masyarakat kita bukan mudah dan tidak boleh, bukan sekadar mudah tetapi tidak boleh untuk menuduh seseorang dan tidak diterima syahadahnya sepanjang hayat. Fa ulaika humul fasiqun, merekalah orang-orang yang berbuat derhaka pada Allah, orang yang fasik. Jadi di dalam ayat 4 inilah sebenarnya dia mengekang masyarakat. Jangan suka gosip, jangan suka kita menuduh orang, jangan kita fikir kotor pasal orang lain. Walaupun ada beberapa perkara itu kita kena serahkan pada mahkamah. Jangan kita share dekat Facebook, bukannya penceramah kongsi nama orang tertentu untuk dibincangkan di khalayak ramai. Itu bukan kaedah yang dinyatakan dalam surah Al-Mu'minun. Khawatir apa? Rupa-rupanya orang yang menyebarkan itu 80 perlu disebat. Kerana apa? Kerana fasik, kerana berbuat derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata kalau dah pernah buat begini, kena bertaubat dan baiki diri, dan Allah boleh ampunkan, tetapi ia adalah sesuatu yang amat serius dalam kehidupan. Belum selesai lagi kes Saidina Aisyah, tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu sara ataupun sawara, mendaki ataupun memanjat. 17 kali disebut di dalam Al-Quran, dan hari ini kita berkenalan dengan surah. Surah ini sebenarnya macam benteng Ustaz, ya, dinding. Jadi sebenarnya bila datang satu surah ini kita kena memanjat ya, nak mengenal kepada kota An-Nur. Kota An-Nur dia berbeza dengan kota Al-Mu'minun yang kita bincang sebelum ni. Dia punya suasananya lain. Pergi kota An-Nur, dia punya perkataan-perkataannya penuh dengan ketegasan. Kerana apa? Kerana bila masyarakat dah bercampur dengan golongan-golongan yang mulia, yang ada penyakit hati, peraturan perlu diberi. Bukan sekadar nilai kita belajar dalam banyak surah Makkiyah. Madaniyah ini ada peraturan. Kadang-kadang kita ada nilai, kita nak menghormati, menjaga nyawa, tapi peraturannya adalah berhenti di lampu isyarat. Itu peraturan. Inilah peraturan yang Allah bekalkan, dan kita akan sambung sebentar lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Insya-Allah. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin Inilah satu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan kamu menjalankan hukum hakamnya. Kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu beringat. Inilah ayat pertama surah
An-Nur yang kita bacakan sebentar tadi dan telah ditadabbur oleh Ustaz Fazrul pada muka surat 350. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat, terus sabar, terus setia, istiqamah dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Moga-moga inilah kebaikan yang sedikit ini Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat dan memberatkan timbangan amalan kebaikan kita, insya-Allah. Baiklah, kita mengaji sikit tajwid sebelum kita nak teruskan perjalanan yang penting dalam surah An-Nur ini. Tentang tajwid ialah sedikit contoh-contoh yang kita ambil daripada muka surah ini, kesalahan-kesalahan pada huruf-huruf yang bersifat tafkhim, pada huruf-huruf yang bersifat tebal ataupun huruf-huruf yang sentiasa tebal. Ada beberapa dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, antaranya ialah pada ayat yang kedua, wal yashhad adzabahuma taifah. Perkataan ta itu dibaca dengan tebal, ta. Apatah lagi huruf ta itu berbaris di atas, dan selepasnya pula ada pula huruf mat, alif, yang menjadikan dia panjang itu lama, yang menjadikan dia tebal itu lama sedikit berbanding huruf ta yang tidak ada mat selepas itu. Kalau kita sebut an tabaq, siratal ladzi, tebal sama tapi sekejap saja. Ini baris atas ada pula mat yang mana kita kena panjangkan suara tebal pada huruf ta dan ada alif selepas itu. Wal yashhad adzabahuma taifah. Tak boleh kita baca ta, tak boleh ta gitu. Maknanya ditebalkan termasuk alif yang mati itu. Innahu laminas sadiqin, sadiqin, innahu laminas sadiqin. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha wal khamisata. Maknanya bila huruf itu berbaris di atas, maka itu tingkatan tebal yang paling tinggilah. Apatah lagi selepas itu ada pula alif ataupun huruf mati di situ. Maka terjaga huruf-huruf ini yang tebal ini, dan selepas ini kita masuk pula pada hukum yang kedua yang membicarakan tentang tebal. Kadang-kadang huruf tu tebal, kadang-kadang huruf tu nipis, pada huruf alif, lam dan juga ra. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jawabkan pada Ustaz Tirmizi menyampaikan sebentar tadi bagaimana tajwid untuk kita sama-sama terus membaca dengan cara yang terbaik. Dan kita berada pada surah baru, tuan-tuan yang baru bersama pada hari ini, jemput untuk terus share bersama surah An-Nur, surah Madaniyah yang penuh dengan pelajaran, dan kita tahu ianya turun dalam peristiwa Al-Ifk sebagai satu pelajaran untuk kita, sebagai nur kepada masyarakat, dan digalakkan untuk kita kena pastikan surah ini difahami peraturannya dalam keluarga, dalam keluarga. 26 ayat pertama ini banyak bercerita tentang masyarakat, kemudian pada ayat 27 bercerita tentang disiplin dalam rumah. Itu yang menyebabkan kita perlu ajarkan dalam rumah tangga kita dan juga masyarakat kita. Jadi kita nak meneruskan Ustaz bacaan daripada ayat yang ke-6 hingga 10. Cuma sebelum itu, kalau kita melihat apa yang telah dinyatakan tadi dalam muka surat ini, halaman ini pendidikan. Peraturan demi peraturan demi peraturan Allah nyatakan. Saidina Aisyah sedang menunggu kami ni kan, dah perit dah ini, Nabi Muhammad, sahabat, mereka nakkan jawapan, tapi Allah beritahu dahulu perlembagaan peraturannya, letakkan bahawa ini datang daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada banyak pelajaran dalam peraturan ini. Antaranya kalau bercakap tentang siapa yang menuduh, kena ada 4 saksi. 4 saksi sepanjang sejarah Nabi, Ustaz tak pernah ada kes. Pasal apa? Bila dah dituduh saja, tak 4 saksi yang adil. Ini bukan saksi yang tak sembahyang, yang memang suka nak pergi kacau orang. Ini bukan. Ini saksi yang adil, dan bukan mudah untuk mendapat 4 saksi. 1, 2, 3 saksi pun maka cancel. Tidak akan dapat berjaya, maka orang yang menuduh itu akan kena sebat. Tapi kalau zaman sekarang ini Ustaz, nak tuduh orang itu dia semudah itu je kan. Lepas tu masuk mahkamah kan. Sebenarnya sebelum masuk mahkamah sahaja, sebenarnya apabila tidak dapat 4 saksi, nanti kita akan jumpa sekali lagi Allah cakap orang yang tak bawa 4 saksi itu sebelum bawa ke mahkamah, sebenarnya dia adalah penipu. Awal-awal lagi Allah dah isytiharkan dia penipu sebelum masuk mahkamah. Kalau dia dah masuk mahkamah dan dia dapat bawa 4 saksi, saksi itu juga akan disemak betul atau tidak, ataupun dia hanyalah dia tengok melalui video contohnya kan. Tengok video tak aci ke Ustaz, dia adalah melihat secara langsung
ya pada perkara jenayah yang berlaku. Kita baca ayat 6 hingga 10, bagaimana lagi perlembagaan peraturan kali ini dalam sebuah rumah tangga jika si suami ataupun si isteri ada konflik yang melibatkan maruah. Ayat 6 hingga 10 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, masya-Allah, kita meneruskan pengajian kita pada muka surat 350. Kita habiskan muka surat ini pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Moga-moga lidah kita semua, diri kita semua sentiasa disibukkan dengan al-Quran. Ada sebuah satu kata-kata tu saya lupa siapa yang kata, dia kata kalaulah kita disibukkan selain daripada al-Quran, melebihi al-Quran, maka ketahuilah bahawa itu adalah perkara yang sangat buruk untuk dirimu. Maka mudah-mudahan kita semua ni sentiasa disibukkan dengan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Ayat 6 hingga ayat 10. Jom. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat yang ke-6. Dan orang yang menuduh isterinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berkata benar. Inilah qadhaf, ya, iaitu menuduh pasangan ataupun isterinya melakukan perbuatan keji zina. Maka kalau tidak ada saksi, ya, tidak ada saksi, si suami sahaja yang menuduh kepada isterinya, ya, kerana banyak sebab, sama ada benar berlaku ataupun kalau menuduhnya maksudnya benda yang tak pasti berlaku, adalah kerana ada masalah, mungkin ada isu harta, isu dengki, macam-macam, ya, banyak sebab. Ini yang kita boleh faham. Maka apa yang perlu dibawakan ialah syahadah, kena bersaksi di mana dengan 4 kali syahadah ataupun 4 kali sumpah bahawa dia adalah orang yang betul, ya, maksudnya suami betul, si isterinya yang salah, ustaz, ya. Itu adalah hukum ataupun panduan qadhaf. Wal khamisah pada ayat yang ke-7, iaitu pada kali kelima dia bersumpah bahawa dia akan dilaknat oleh Allah jika dia adalah pendusta yang menuduh kepada si isterinya. Ya, jika kalau katakan dia masuk mahkamah, maka dia akan dia bawalah, dia tak boleh dekat rumah je, ustaz, ya, kena jumpa hakim. Ini semua kena pakai hakim, kena ada institusi hakim dan negara, ya, bukannya boleh pakai kawan-kawannya. Okey 4 kali, kali kelima okey dah habis, kan. Kerana nak menceraikan ke, bergaduh dan sebagainya, Allah bawakan di sini. Jadi apakah cara nak menepis kepada kalau si suami menuduh? Maka Allah bawakan pada ayat nombor 8, wayadra'u, ya, wayadra'u, daraa ini maksudnya kita hindarkan, nak menepis setepis-tepisnya, kerana si isteri itu kata bukan dia.
Kalau dia nak menepis anhal azab pada ayat ke-8, ya, isteri itu terhindar daripada hukuman apabila dia turut bersumpah 4 kali atas nama Allah bahawa suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Maksudnya kalau dia tak tepis, maksudnya dia kena hukum, Ustaz, ya. Hukum, kalau katakan hukuman bagi orang yang sudah berumah tangga, yang sudah berkahwin, mereka itu direjam, Ustaz. Direjam sampai mati. Itu ada perbincangan yang kata itu tak ada pun dalam Quran. Sebenarnya itu peraturan meneruskan legasi Nabi Musa alaihi salam. Ada dua peraturan yang masih kekal, iaitu rejam sampai mati bagi yang dah berkahwin yang berzina, dan juga yang keduanya ialah kalau mereka musyrik ataupun murtad, maka mereka juga direjam ataupun kalau zaman Nabi Musa, Ustaz, dia kena bunuh diri tu, ya. Itu taubat bagi orang yang murtad. Bila dah dididik tak nak kembali, maka itu legasi Nabi Musa, ya, yang diteruskan oleh syariat Islam, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Quran meneruskan, ya, ada benda yang ada peraturan yang tidak dihapuskan. Baik. Jadi di dalam ayat yang ke-8 ini, si isteri perlu menyatakan 4 kali sumpah bahawa yang si suaminya itu berdusta, ya. Dan kali kelima, anna ghadaballahi 'alaiha. Nah, bukan laknat tetapi ghadab, Ustaz, ya. Ghadab ini kita jumpa dekat mana perkataan ini? Kita jumpa dalam surah Al-Fatihah. Surah Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim, adalah kumpulan orang yang dia tahu kebenaran tetapi dia berpaling. Jadi kalau si isteri ini bila dia dah tahu dah yang si suami dia betul, maka dia jangan berpaling. Kalau dia berpaling, dia tetap cakap juga sumpah kelima bahawa dia betul, suami dia salah, maka dua-dua tak kena hukum lah, Ustaz. Ya, dua-dua tak kena hukum, tapi hukuman ini akan berpindah ke mana? Ke akhirat. Di sini betapa cantiknya peraturan Islam, di mana ada perkara yang mahkamah dunia tak boleh selesai. Tak boleh selesai. Kena pakai mahkamah akhirat. Tapi mahkamah akhirat jangan main-main. Kan? Mahkamah akhirat itu Allah lebih mengetahui, seperti mana yang kita lihat sebentar tadi, Allah amat menjaga maruah bagi setiap manusia. Amat menjaga maruah setiap manusia. Allah yang ciptakan. Allah lebih layak lagi untuk menjaga hak dan juga maruah ini, maka Allah berikan peraturan ini. Peraturan ini untuk menjaga maruah, menaikkan status harga seorang manusia. Pasal ada orang kata, Ustaznya, kalau kena pukul tadi tu, ini macam barbarian, zaman dahulu kala nak pukul-pukul. Zaman sekarang ni kita bagi motivasi je lah, kan. Tapi kena ingat bahawa apa, kita ni bukan kita punya, kan. Anak kita bukan kita yang cipta. Ia adalah milik Allah, dan Allah lebih mengetahui apakah panduan di dalam ayat ini. Jadi ini adalah peraturan. Saidina Aisyah mendengar, Ustaz, rasa-rasanya selesai? Belum selesai. Belum lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar ayat ini masih belum selesai, ya. Tetapi menariknya ayat 10 kita nak baca sekali lagi. Ayat ini memberi panduan kepada kita, ya, satu ayat yang banyak kali berulang di dalam surah An-Nur ini, bahawa sebenarnya fadal rahmah Allah itu amat penting. Kita baca dahulu sekali lagi ayat yang ke-10 pada hari ini. Silakan, Ustaz. Baik, kita baca ayat terakhir untuk hari ini, muka surat ke-350 ni, ayat terakhir itu ayat ke-10 tentang fadal dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita semua mendapat kelebihan ini dan rahmat daripada Allah dengan Al-Quran. Moga Al-Quran lah yang menjadi perkara yang paling menyibukkan kita berbanding dengan kitab-kitab bacaan yang lain. Kerana kalaulah selain daripada itu yang menjadi keutamaan kita, maka kita sangat rugi dan perkara yang buruk sebenarnya untuk diri kita. Baik, kita muhasabah diri kita. Baca ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allaha tawwabun hakim. Sadaqallah.
Surahul Azim. Dan sekiranya bukan kerana kurniaan Allah dan rahmatnya kepadamu, nescaya kamu akan menemui kesulitan, dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha bijaksana. Ya, sebenarnya ayat ini walaula fadlullah, kita nak faham dulu Ustaz ya, apa maksud fadl. Fadl ini kalau kita tengok ada orang yang dapat kereta, dia dapat rumah besar, dia dapat pangkat besar, itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, suatu perkara yang besar. Dan salah satu daripada fadl yang besar dalam hidup kita ini adalah kita mendapat Quran, kita mendapat iman, itu juga adalah fadl, kurniaan daripada Allah, lebih berharga. Macam katakan kita ajak orang kepada Quran, pada Islam Ustaz ya, lebih baik fadlnya itu daripada unta merah. Oh, Dalam hadis kan? baju merah. Unta merah ya. Zaman sekarang ini kira kereta yang ada lambang kuda merah tu lah ya. Itu maksudnya orang rasa wah ini berharga sangat. Kalau kita dapat mengajak orang, tuan-tuan ya, itu sebabnya tuan-tuan boleh share ya, boleh kongsikan dengan rakan yang beragama Islam, yang bukan beragama Islam. Kalau dia dapat hidayah kembali kepada ajaran agama ini, sebenarnya kita mendapat fadal bukan sekadar dapat kereta rumah sahaja, tetapi mendapat nilai yang lebih daripada unta merah. Zaman dahululah, zaman sekarang ni kereta yang ada lambang kuda warna merah yang harganya mahal dan lebih daripada itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menceritakan tentang surah An-Nur. Jadi Allah ulang banyak kali. Ini kali pertama Allah kata kalau bukan kurniaan Allah, maka Allah berhenti sampai situ je Ustaz ya. Bukan kerana kurniaan Allah, kalau bukan kerana rahmat kasih sayang Allah, begitu saja ayatnya. Dia sebenarnya kalau dalam hidup kita ni, kalau kamu tak dapat kasih sayang mak, kamu rasanya tak sampai sekarang ini dapat bermuncul dekat My Quran Time. Contohlah Ustaz ya, kalau mak tu tengah marahlah tu kan. Ya. Jadi ketika dalam peristiwa ini bila Allah kata walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, jika bukan dengan kurniaan dan kasih sayang Allah ... Okey, lebih kurang gitulah Ustaz ya. Maksudnya akan rosak masyarakat ini, akan rosak kerana apa? Setiap hari orang boleh buat fitnah Ustaz. Zaman sekarang ni orang boleh je buka saja mata, tengok social media dan boleh terus dia cakap sebenarnya boleh percaya ke si A ni. Contohnya. Lepas tu orang lain pun bergosip. Ya, kalau tuan-tuan ada mengikuti page halaman gosip ya, website, program yang memang cakap pasal orang lain, gosip benda yang tak betul, tuan-tuan unfollow saja tuan-tuan. Pasal apa? Itu tanda kita ini menolak fadal, kita menolak rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini peraturan dalam muka surat ini adalah sebagai permulaan sebelum Allah memberitahu bagaimana penyelesaian isu al-ifk yang kita akan tengok pada hari esok insya-Allah pada ayat yang ke-11. Di hujung itu Allah kata wa annallaha tawwabun hakim. Allah ini Maha penerima taubat. Allah ini adalah Maha bijaksana, hakim yang paling bijaksana. Ya, kalau kita ada kesilapan, Allah menerima taubat. Dan kalau kita ini adalah orang yang tidak dihakimi dengan adil. Ini ayat ini tawwabun hakim ini Ustaz ya. Dia ada pelbagai perasaan di sebalik nama ini ya. Saidina Aisyah pada waktu ini dia tahu bahawa dia adalah seorang insan ingin kembali kepada Allah. Dalam masa yang sama dia tahu bahawa tidak ada hakim, nabi pun tidak boleh menilai siapa yang betul, siapa yang salah pada waktu itu. Maka kalau katakan dalam peristiwa qadhaf ini, kalau di dunia tak boleh selesai sampai akhirat, kalau katakan hakim yang ada Allah ini tak nak selesaikan sekarang di sini, sampai akhiratlah Allah. Saya akan menanti bagaimanakah pertimbangan ini ya, bagaimana siapakah yang perlu diadili. Jadi di sebalik wa annallaha tawwabun hakim ini, Allah nak beritahu bahawa Allah penerima taubat ya. Siapa yang dah terpercaya kepada Abdullah bin Ubay yang hantar gosip dan dia pergi sebar-sebarkan ya, siapa Hasan bin Sabit ataupun Mistah bin Uthatha, sahabat tetapi percaya kata-kata munafik. Zaman sekarang tuan-tuan, kalau kita pernah share benda-benda yang tak betul, kita kena bertaubat. Kita sama-sama bertaubat pada hari ini dan kita tahu bahawa hakim di sini adil tak adil, tetapi ada hakim yang maha adil yang akan memberi peraturan penghakiman yang paling adil. Apakah sambungannya? Bolehkah kita share fitnah ataupun kita sebar-sebarkan ataupun sekadar tanya kita ni nak borak ringan-ringan je ya, apa cerita terbaru? Bolehkah? Itu kita akan bincang pada hari esok. Halaman itu menjelaskan balik status Saidina Aisyah yang amat-amat kita
cintai, yang perlu kita selalu contohi. Kita membawa pada resolusi pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, sentiasa mengambil peringatan daripada surah yang dibaca, apatah lagi bila surah itu Allah kata ini surah diturunkan, sila ambil peringatan. Kita kena pastikan ianya disampaikan di dalam masyarakat. Nombor satu. Nombor dua, doakan. Kita selalu doakan agar hukum jenayah dapat dididik dan dilaksanakan. Pertama, didik dahulu, jangan terus nak laksanakan, tapi bila kita dah didik, kita doakan agar hukum jenayah, hukum yang dinyatakan dalam al-Quran, kita dapat laksanakan di dalam negara kita. Yang ketiga, selalu bertaubat dan baiki amal apabila kita berbuat dosa, menuduh orang lain, kerana kalau tidak bertaubat, Allah adalah hakim yang paling adil, tidak akan lepas di akhirat nanti. Kita berdoa, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami satu kebenaran itu sebagai satu kebenaran yang jelas, dan kurniakanlah kepada kami untuk kami mengikuti kebenaran, ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan yang jelas, ya Allah, dan kurniakanlah kepada kami untuk menjauhinya, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami lidah yang sentiasa membaca ayat-ayat-Mu, ya Allah, lidah yang tidak berkata dusta, yang tidak menaburkan fitnah, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, lidah kami semua dengan Al-Quran, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada bersifat gopoh-gapah, ya Allah. Jadikanlah kami orang sentiasa bertabayyun, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah taubat kami, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami sabar dalam melakukan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, dan berikanlah kepada kami bijaksana, ya Allah, meletakkan sesuatu kena pada tempatnya, ya Allah, menjadikan kami orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita agar kita menjadi masyarakat yang disinari cahaya daripada surah An-Nur. Dan ibu ayah kita, cikgu-cikgu, kita nak memastikan surah An-Nur ini dapat difahami seawal mungkin, dan kalau belum, inilah peluang kita share dan kita nak sebarkan. Salah satunya dalam platform Tabung Gerakan Al-Quran, sumbangan tuan-tuan yang kita akan manfaatkan agar nilai Al-Quran ini dapat kita laksanakan program-program untuk memastikan cahaya demi cahaya, nur ala nur yang ada dalam surah An-Nur ini tersebar melimpah di mana sahaja. Kita bertemu dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok, insya-Allah, dan kita akan lihat bagaimana Saidina Aisyah menanti apakah pertimbangan pengadilan daripada Allah, ataupun kena tunggu sampai akhirat. Dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Assalamualaikum.